Tuan, segolongan umat Muhammad ditumbuhkan oleh Allah sayap-sayap sehingga dia boleh terbang dari kubur-kuburnya menuju ke syurga. Dari kubur direct ke syurga. Wah. Mereka pun bergembira dan berseronok di dalamnya, dalam syurga sebagaimana yang mereka kehendaki. Para malaikat pula heranlah kan. Lalu dia pun bertanyalah, adakah tuan-tuan tadi dah melalui hisab? Tuan-tuan tadi tak tengok ke checkpoint pertama dihisap dulu ni? Oh, dia tanya orang yang terbang masuk syurga ni. Yang ada sayap-sayap orang beriman di kalangan umat Muhammad ni pun menjawab, kami tidak melihat pun hisap. Wah. Untuk pengetahuan tuan, kisah ni biasa pak. Kisah ni biasa disebut oleh orang-orang jenis tarikat, jenis sufi tuan. Jadi malaikat tanya, kau tadi tak limpas ke? Kau tadi tak lalui ke stesen hisap pengiraan amal? Dia menjawab, tidak kami lalui, kami tak melihat pun. Para malaikat pun berkata, adakah tuan-tuan tadi menyeberangi titian sirat? Pada hari kiamat selepas hisap ada titian sirat yang menyeberangi antara padang mahsyar dengan syurga, bawahnya neraka, yang ada kait-kait yang kita dah pelajari dulu ni. Tuan tak melimpasi ke? Tuan-tuan tadi tak melalui ke titian sirat? Wah, dia tanya segolongan orang beriman yang bersayap masuk syurga ni. Lalu mereka menjawab, kami tak lihat pun titian sirat. Wah, dahsyat ni tuan ni. Tak nampak pun titian sirat tadi ni. Para malaikat berkata, adakah tuan-tuan melihat neraka jahanam? Neraka jahanam tak tengok ke tadi? Mereka ni menjawab, kami tak melihat apa-apa pun. Direct dari kubur terus ke syurga. Wah. Kan? Malaikat pun berkata, kamu ni dari umat mana? Umat mana kamu ni? Jawab mereka, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat berkata, bolehkah tuan-tuan menceritakan kepada kami? Wah, malaikat nak tahu. Boleh kau kasih tahu kami apakah amalan yang tuan-tuan lakukan di dunia dulu ni sehingga boleh jadi didapat anugerah bersayap, terbang direct tanpa melalui hisab, titian sirat, lalu neraka jahanam pun tak nampak kan? Lalu malaikat tanya, apa amalan tuan-tuan di dunia dulu ni? Mereka menjawab, dua sifat yang ada pada kami, dan dengan dua sifat itu mencapai darjat ini dengan kelebihan rahmat daripada Allah. Bunyi ayat cantik tuan kan? Dua sifat yang kami mencapai darjat ini dengan kelebihan rahmat daripada Allah. Para malaikat berkata, apa kedua sifat itu? Dua sifat itu apa dia? Mereka pun menjawab, apabila kami bersendirian, kami malu untuk melakukan maksiat. Untuk pengetahuan tuan, sifat ni memang bagus. Bersendirian dia jaga, dia tak mau melakukan maksiat. Ini sifat yang bagus, tidak dinafikan ni tuan ni kan? Tidak dinafikan. Kami juga redha dengan rezeki yang sedikit yang dibagikan oleh Allah. Ini pun sifat bagus. Qanaah dipanggil. Dia redha dengan rezeki yang sedikit. Dia usaha-usaha tapi sedikit yang dia dapat. Dia redhalah dengan rezeki yang ditakdirkan Allah kepadanya yang sedikit itu. Dua sifat ni. Para malaikat pun berkata, tuan-tuan memang berhak menghuni syurga ni. Kalau begitu memang berhaklah tuan. Kan? Dengan dua sifat ni, tuan-tuan, sebagaimana saya sebut, kisah ni memang masyhur, disebut oleh penceramah sana ni tuan. Kisah ni tak boleh dijadikan hujah tuan. Tidak boleh dijadikan sandaran. Dua sifat ni kononnya nanti dapat sayap, terbang direct, tak limpas ini. Tak boleh jadi hujah. Hal ini kerana kisah ni sebenarnya berdasarkan sebuah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu. Nabi tak cakap, dia kata tu Nabi pun jadi cakap. Maudhu'. Bagaimanapun ni ada dalam kitab Al-Ghazali tuan. Untungnya orang akhir zaman ni kita dahului oleh pengkaji hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau orang baca kitab Ihya jumpa ni kan. Tapi bagi orang mengkaji, dia akan nilai dulu hadis tu. Rupanya hadis dari maudhu'. Salah ke Imam Ghazali? Itu yang dia tahu, wallahu alam. Tapi di akhir ayatnya dia menelaah kitab Imam Bukhari tuan. Okey. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam Du'afa. Ibn Hibban pun ada kitabnya hadis-hadis daif. Dalam tu pun ada.
Dan Abu Abdurrahman As-Sulami dari hadis Anas berserta dengan perselisihan yang terdapat di dalamnya. Ada juga perselisihan dalamnya. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Hamid bin Ali Al-Qaisi. Dia ni seorang yang huruf, seorang yang dusta. Huruf, nipu, orang menipu. Dan lagi binasa, dia tak boleh dipakai lah. Hadis ini adalah mungkar, maknanya ditolak, bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang menjelaskan tentang mestinya menyeberangi titian sirat ni. Dia berimankah, dia siapakah, dia mesti lalui. Dia mesti lalui sesuai dengan amalan masing-masing lah. Ada orang yang laju bagaikan kuda, ada yang bagaikan kilat, ada yang merangkak-rangkak, ada yang kena kait, ada yang terjun, ada kan. Dulu kita pernah belajar di hadis tu dalam kitab Ibnu Katsir kan. Di situlah Rasulullah mendoa, selamatkanlah umatku, selamatkanlah. Okay, jadi mesti lalui. Neraka Jahanam mesti ditempuhi. Latarawunnal jahim, kamu pasti melihatnya, mesti limpas, mesti tengoknya. Tiba-tiba dia ni tak tengok langsung, tak jumpa langsung ni kan. Jadi jangan dijadikan hujah. Baik, kisah kedua tuan. Kisah kedua ni pun menarik. Sebabnya ialah kita biasa dengar ini khurafat ya tak? Rupa-rupanya khurafat tu nama seorang lelaki bang. Khurafat ni nama seorang lelaki. Konon cerita ni tuan, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kisah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia beritahu tentang satu kisah lah. Setelah mendengar kisah itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau tidaklah Tuhan menceritakan kepada saya tentang kisah ini, kalau Tuhan tak ceritakan, wahai Rasulullah, sudah tentu saya menganggapnya kisah ni kisah khurafat. Kisah khurafat. Khurafat ni ya dongeng-dongeng kan. Rasulullah bersabda kepada Aisyah, anda tahu tak apa itu khurafat? Khurafat ni apa dia? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, tidak, aku tidak tahu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, khurafat sebenarnya nama seorang lelaki dari Bani Izrah. Beliau dicolek oleh jin dan menatap bersama dengan mereka. Colek oleh jin, duduk lama dengan mereka. Apabila jin-jin itu mencuri berita dari langit, mereka pun akan bercakap di antara satu sama lain tentang berita tersebut. Dia pun berbual-bual, dengar oleh khurafat ni lah yang kena colek ni. Khurafat telah mendengar perbualan jin-jin itu. Dia ambil maklumat-maklumat di langit, apa yang bakal berlaku kan. Lalu dia pun turun dalam perkampungan, dia pun bual-bual lah. Di antara mereka, perbualan mereka di antara jin-jin ni yang mencuri maklumat ni didengari oleh lelaki ni yang bernama khurafat ni. Beliau pun menyampaikan cerita tersebut pada anak-anak Adam. Jin ni, anak-anak Adam pun menyampaikan cerita tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh khurafat. Sebab khurafat dia dah tahu maklumat ni. Okay. Ini pun biasa kita dengar tuan. Kisah ini pun tak boleh dijadikan sandaran lah, hujah lah, tak boleh tuan. Hal ini kerana kisah ni sebenarnya yang diwawarkan ini adalah sebuah kisah berdasarkan hadis yang bertaraf daif jiddan, daif yang bersangatan, sangat-sangat lemah. Daif jiddan ni memang low punya lah, memang the lowest punya lah, memang lemah yang amat-amat sangat lah. Dia dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Zim Al-Baghi daripada Utsman bin Muawiyah, daripada Thabit, daripada Anas secara marfu'. Menurut Al-Albani rahimahullah, senad hadis di atas sangat lemah. Sangat lemah sanadnya. Kata Ibn Hibban, Utsman bin Muawiyah adalah seorang syekh yang banyak meriwayatkan perkara-perkara maudhu'. Seorang tua, seorang syekh Utsman bin Muawiyah ni banyak meriwayatkan perkara-perkara maudhu', palsu, yang tidak diperkatakan oleh Sabit sama sekali. Riwayat tidak ditulis melainkan dalam bentuk mengandungi kecacatan. Ada saja di sini kekurangan riwayat-riwayat daripada ni Utsman bin Muawiyah ni. Itu sebab dia ditolak. Al-Hafiz menyebut di dalam kitabnya Al-Lisan, hadis di atas ditolak oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban menolak juga.
telah juga dikemukakan oleh Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil ketika menterjemahkan Ali bin Abi Sarah daripada riwayatnya daripada Sabit daripada Anas, beliau telah menyokong Uthman bin Muawiyah, tetapi Ali bin Sarah adalah seorang yang lemah. Ada saja masalahnya dalam periwayatan cerita ni. Walaupun seorang menyokong Uthman bin Muawiyah, tapi dalam tu ada seorang lagi, Ali bin Sarah, yang juga adalah seorang lemah. Okey. Kata penulis, An-Nasa'i juga telah mengeluarkan hadis ini untuknya. Al-Albani menyatakan sokongan yang dibuat oleh Ibnu Adi tidak mencukupi. Sokongannya tidak mencukupi kerana Abu Sarah dinilai sebagai lemah oleh Bukhari dengan ungkapan padanya ada perkara yang perlu dilihat, perlu disemak balik ni, dia ni diragukan. Ada elemen-elemen meragukan tentang perawi, maka hadis tu tak dapat nak dikatakan sahih, hasan ke tak dapat. Setelah itu Al-Bukhari menyatakan hafalan hadis di atas dan seumpamanya tidak terjaga, tak terpelihara. Beliau juga meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada Sabit. Tengok. Jadi perawi ni ada masalah, tak boleh jadi hujah juga, walaupun macam okey cerita ni, tapi tak. Bagaimanapun khurafat tu memang dari segi bahasanya pun jenis-jenis macam itulah, jenis cerita-cerita yang pelik-pelik, magic-magic ni lah, khurafat yang tidak dapat dibuktikan. Kisah orang fakir masuk syurga mendahului para nabi selama 40 tahun. Ini pun ada ni tuan-tuan ni. Ini pun ada kalau tengok YouTube. Tengok dalam YouTube ke dalam TikTok pun ada ni kisah ni tuan. Di Indonesia lah, Malaysia setakat ni saya tak dengar lah. Konon ceritanya Rasulullah SAW telah bersabda, orang fakir Islam, orang fakir yang miskin banar ni, yang Islam, dia akan masuk syurga 40 tahun sebelum para nabi. Wah, dulu dia lagi daripada para nabi. 40 tahun dulu si fakir Islam ni masuk syurga daripada para nabi. Ini pun sama tuan. Kisah ni jangan sekali-kali kalau dengar tak akan sebut. Kisah ni tak boleh dijadikan sandaran, tak boleh dijadikan hujah, kerana ia sebenarnya hadis batil. Lagilah ada yang tak boleh diterima langsung, ada yang ditolak langsung, ada yang tak boleh pakai langsung. Dia adalah lafaz yang batil, yang salah, yang menyalahi nas yang lain, menyalahi benar. Ini memang tak betul-betul ni. Ia dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada jalan Amru bin Jabir bin Abu Zur'ah Al-Hadrami. Katanya, saya mendengar Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lalu dia menyebut hadis tadi yang kononnya dikatakan orang fakir Islam masuk syurga 40 tahun sebelum para nabi. Menurut Al-Albani yang membuat kajian tentang hadis ni, sanad hadis ni adalah sangat lemah. Sangat lemah. Dari segi perawinya, sandarannya sangat lemah ni. Kata Imam Az-Zahabi, Amru dalam periwayatan tu adalah seorang halik yang binasa, tak boleh dipakai dia ni. Binasa, rosak. Kata Imam Ahmad pula, beliau meriwayatkan daripada Jabir, Jabir hadis-hadis mungkar, hadis-hadis yang ditolak juga. Sampai kepada saya, beliau adalah seorang yang dusta. Dari maklumat Imam Ahmad, beliau seorang yang dusta. Kata Imam An-Nasa'i, beliau seorang yang tak boleh dipercayai. Yang bawa cerita ni, yang ada perawi dalam tu, seorang yang tak boleh dipercayai. Amru ni. Lalu Al-Albani menyatakan di antara kemungkaran hadis di atas ialah menggunakan lafaz para nabi. Dari segi matan hadis, dari segi teks hadis tu pun dah salah dah. Dalam hadis tersebut, orang fakir mendahului masuk syurga 40 tahun daripada para nabi. Maknanya semua nabi ni semua lewat, kecuali selepas 40 tahun si fakir ni masuk syurga. Perkataan para nabi itu pun sudah teruk sangat dah menyalahi, kan? Sedangkan yang diketahui biasa ialah lafaz orang kaya, orang miskin, orang fakir masuk syurga dulu daripada si kaya. Tu ada. Itu kita pernah pelajari dulu. Memang si fakir yang melalui hidupnya dengan payah, dengan sabar, dengan redha, dengan taat, ini memang mendahului daripada si kaya, kerana disemak dulu fail-fail kekayaannya. Mana kau dapat, macam mana kau guna, macam mana kau, kan? Banyak kena semakkan. Tapi si fakir dengan syarat dia taat.
dia taat, dia redha, dia sabar dengan ujian kefakirannya, dia memang mendahului si kaya. Itu kita pernah pelajari. Si fakir yang tak pernah sembahyang tak jadi. Si fakir yang tidak bersyukur, si fakir yang tidak qanaah, si fakir yang tidak bersabar, tak jadi. Okey. Baik. Jadi si fakir yang mendahului si kaya memang ada hadis. Begitulah dalam Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan hadis dengan lafaz orang kaya. Dalam hadis hasan, dalam hadis hasan, orang kaya mendahului. Terdapat riwayat lain dalam lafaz yang lain melalui hadis Abu Darda secara marfu' dengan lafaz orang-orang fakir daripada kalangan umatku memasuki syurga selama 40 tahun sebelum orang-orang kaya memasuki syurga. Dia dulu orang fakir yang miskin yang taat ni, dia dulu masuk syurga daripada orang kaya 40 tahun dulu. Dah lama dah 40 tahun dah baru kawan ni masuk pula, si kaya ni masuk. Okey. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil daripada jalan Al-Khawar, katanya Mughirah bin Ziyad memberitahu kepada kami, katanya Ismail bin Ubaidillah memberitahu kepada kami daripada Ummu Darda radhiyallahu anha, katanya saya mendengar Ummu Darda meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis di atas, hadis tadi ni. Hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Adi ketika menterjemahkan Biodata Al-Khawar. Namun sebenar beliau ialah Humaid bin Hammad. Beliau menceritakan daripada orang-orang yang dipercayai hadis-hadis mungkar. Pun sama juga ada masalah. Beliau seorang yang sedikit saja meriwayatkan hadis, sebahagian daripada hadisnya yang sedikit itu tidak pula disokong oleh perawi yang lain. Pun sama juga ada masalah. Al-Hafiz menyebut di dalam kitabnya At-Taqrib, beliau seorang layunul hadis. Orang yang suka melunak-lunakkan percakapan, mengindah-indahkan percakapan. Benda biasa jadi nampak macam macam gempak lah. Layunul hadis ni memperindah-indahkan ucapan, melunak-lunakkan ucapan. Al-Mughirah bin Ziyad pula menyebut seorang yang sangat benar tetapi banyak waham, banyak keraguan juga. Tempoh 40 tahun sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada fakir muhajirin. Khusus kepada fakir muhajirin. Sebaliknya orang-orang Islam secara umum sebenarnya memasuki syurga dalam jarak 500 tahun sebelum dimasuki oleh orang-orang kaya. Ini menurut At-Tabrizi. Nak beritahunya bukan para nabi itu salah, tapi kalau antara kaya dan miskin tu memang ada hadis. Memang ada hadis. Si fakir yang redha, yang sabar, yang taat ini memang dulu. Tapi dari segi anugerahnya mungkin juga si kaya tu lebih anugerahnya Tuhan, sebab dengan kekayaannya dia banyak sedekah, dia banyak macam hadis yang dulu kita pernah pelajari, orang-orang miskin orang-orang miskin yang berhijrah ni, dia sebut kami ni cemburu ya Rasulullah orang-orang kaya ni. Dengan kekayaan dia macam-macam boleh buat. Dia boleh menderma, boleh bersedekah, boleh menyumbang, boleh pergi umrah, boleh pergi haji, boleh macam-macam. Kami ni, kata Rasulullah, mau tak aku beritahu kamu satu amalan yang boleh menandinginya? Nabi suruh apa tuan? Nabi suruh subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang kita buat lepas solat 33 dan ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Tu amalannya tuan. Mahalnya tu. Kita nampak macam remeh. Tetapi dalam hadis itu tuan, Allah ya Rasulullah, si kaya tu pun beramal dengan kami, macam manalah kami nak potong. Dah lah dia kaya, dia pun tahu pula amalan ni. Tengok kecemburuan mereka tu dengan amalan, bukan pasal kaya dia tu, tapi pasal kesungguhan beramal dia tu. Okey tuan, baik. Ni kisah berikut ni kena dengar. Kisah berikut ni kisah Imam Syafi'i tuan. Konon ini biasa, ini ada ni tuan. Kalau tuan-tuan rajin dengan YouTube penceramah ni, memang ada ni. Kisah konon diceritakan Imam Syafi'i rahimahullah bertawassul dengan Imam Abu Hanifah di kuburnya. Orang ahli kuburiyun gemar sangatlah ni. Kan? Sesilap dalam YouTube kena kritik juga ni. Tapi saya baca je buku ni. Al-Kautsari menyebut dalam makalah dalam tulisannya,
Al-Imam Syafi'i dikatakan pernah bertawassul dengan Imam Abu Hanifah. Di kuburnya lah kubur Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni duluan lagi. Imam Syafi'i kemudian. Sebagaimana disebut dalam tarikh awal Tarikh Baghdad. Ada dalam buku kitab Tarikh Baghdad ni ada cerita ni. Dengan sanad yang sahih pula tu. Antara unsur keterlaluan yang kononnya dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ialah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Ini pun ulama besar juga ni tuan ni, jadi rujukan ni. Daripada jalan Umar bin Ishaq bin Ibrahim, katanya Ali bin Maimun memberitahu kepada kami, katanya saya mendengar. Saya sendiri dengar Imam Syafi'i rahimahullah menyebut. Apa Imam Syafi'i sebut ni di kubur Imam Abu Hanifah ni? Sesungguhnya saya mengambil barakat dengan Imam Abu Hanifah. Saya datang ke kuburnya setiap hari, iaitu beliau menziarahi kubur Imam Abu Hanifah apabila saya menghadapi satu-satu keperluan. Maknanya apabila Imam Syafi'i memerlukan sesuatu hajat, dia akan pergi ke kubur Imam Abu Hanifah, mendatangi kuburnya. Saya menunaikan solat 2 rakaat, dia tunaikan solat, okeylah tu solat 2 rakaat. Lepas solat 2 rakaat, dia pun pergi ke kubur Imam Abu Hanifah. Saya berdoa kepada Allah agar diperkenankan. Ni yang jadi isu ni tuan ni. Saya berdoa kepada Allah agar diperkenankan hajat saya di sisi kubur Imam Abu Hanifah. Kubur dah tak ada dah kawan ni. Tak lama selepas itu, yang ni yang jadi ni tuan ni, tak lama selepas itu hajat saya pun ditunaikan. Wah, dari sinilah jadinya kubur-kubur hidup ni tuan ni. Padahal si mati sudah berada di alam barzah. Idza mata bani Adam, bila mati anak Adam, qata amalu, dia terputus dah, tak boleh nak beramal, nak tolong, nak cover, nak berzikir dah. Tak ada dah, tak ada cerita tu dah. Yang cerita berjuang, berjihad ni cerita orang hidup. Mati saja nak. Kalau si mati nak pahala dengan sedekah jariah, dengan ilmu bermanfaat, macam Ibnu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kitab dia, ajaran dia sampai sekarang kita amal, dia dapat pahala. Tapi nak suruh dia cover macam-macam, hatta kubur Nabi pun, tak? Boleh tak kita pergi kubur Nabi? Ya Rasulullah, tolong aku ni. Tak boleh. Mohon pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau. Iyyaka tu tak ada lain. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengabdi. Iyyaka nasta'in, aku mohon pertolongan. Tidak dapat memberi mudarat manfaat siapa pun di kalangan makhluk Allah. Tak ada. Tak ada kubur keramat ni, semua temberang tuan. Itu kena gula-gula ya oleh orang kononnya agamawan, kan? Mendorong kepada syirik. Bahaya ni tuan ni. Bahaya sangat. Baik. Bagaimanapun kisah ni, cuba kita tengok kata pengarang. Kisah ni tak boleh dijadikan hujah pun. Bunyi cantik tadi kan. Rupa-rupanya kisah ni pun tak boleh jadi hujah. Yang biasa disebut-sebut orang, kan? Tak boleh jadi hujah. Kenapa tuan? Kerana berdasarkan kisah yang lemah. Kisah yang lemah. Lemah ni maknanya tak kuat, tak boleh sampai tahap sahih, tak boleh jadi sandaran. Kisah lemah. Bahkan batil pula tu, tipu, bahkan tak betul. Batil sama dengan tak betul, kan? Batil tak betul sama. Kan? Umar bin Ishaq bin Ibrahim tidak dikenali oleh ahli-ahli hadis yang buat cerita ni. Okay? Dari jalan Umar bin Ishaq bin Ibrahim tadi kan, yang bawa cerita ni. Kononnya Ali bin Maimun memberitahu dia mendengar sendiri. Si Ali bin Maimun ni dengar sendiri. Dari siapa dapat ni tuan ni maklumat ni? Dari Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Umar bin Ishaq bin Ibrahim ni tidak dikenali oleh ulama-ulama hadis. Ahli-ahli hadis dia kena cari tu. Ini siapa orang ni? Siapa ni? Ahli-ahli hadis tak kenal dia ni. Tak kenal dia. Nama beliau tidak pernah disebut dalam barisan perawi-perawi hadis. Dia out of list. Dia tidak ada dalam senarai perawi-perawi hadis. Berat ni tuan ni. Ya tak? Jadi tak boleh dijadikan sandaran. Umar bin Ishaq bin Ibrahim ni tidak ada dalam senarai, Pak. Okey.
Mungkin juga kata penulis mereka yang dimaksudkan ialah Amru bin Ishaq bin Ibrahim bin Hamid bin Al-Sakan Abu Muhammad At-Tunisi. Biodata hidup beliau diterjemahkan oleh Khatib. Al-Khatib menyebut beliau berasal dari Bukhara dan datang ke Baghdad dalam perjalanan menunaikan ibadah haji tahun 341. Walau bagaimanapun Al-Khatib tidak menyebut pun kedudukan, kecacatan dan keadilan kalaulah yang dimaksudkan ni tadi ni, Amru bin Ishaq bin Ibrahim bin Hamid ni tidak menyebut pun tentang kecacatannya, keadilannya dari sudut riwayat hadis pun sama juga, tak ada butiran background dia ni. Hal keadaan beliau tidak diketahui. Kalaupun yang dimaksudkan oleh yang kedua ni tidak juga diketahui backgroundnya. Tidak mungkin beliau merupakan orang yang dimaksudkan kerana gurunya Syekh Ali bin Maimun meninggal dunia 247 Hijrah. Lagilah menyalahi. Okey, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama sejarah. Antara kematian kedua ialah selama 100 tahun tidak mungkin Amru ni sempat bertemu dengan Ali bin Maimun. 100 tahun jarak, macam mana nak jumpa? Tak munasabah. Okey. Tapi bagus baca buku ni. Walau apapun keadaannya, ia merupakan sebuah riwayat yang lemah. Macam mana cerita pun, walaupun nak disandar pada orang kedua, dia ni kisah Imam Syafi'i pergi kubur Imam Hanifah minta ni tadi ni, bertawasul tadi ni, kisah riwayat yang lemah. Tidak ada satu dalil pun yang menyokong kesahihannya, kebenarannya. Tidak ada sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain. Tidak ada sokongan. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebut dalam kitabnya Iqtida' As-Siratal Mustaqim makna riwayat ini. Kemudian beliau membatalkannya, mengcancelkannya. Antara lain beliau menyatakan kisah ini adalah satu bentuk pendustaan yang diketahui umum, kisah dusta yang umum telah tahu. Orang yang mengetahui tentang ilmu hadis pasti mengetahui perkara ini. Orang yang pakar hadis tahu kisah ni tak benar, ni tak boleh pakai ni, meragukan orang-orang yang tak dikenali kan. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, tidak ada satu kubur yang menjadi destinasi orang ramai untuk berdoa memohon hajat. Ketika itu tak ada kubur-kubur, tidak dibesar-besarkan tuan. Dia datang Baghdad tu tak ada kubur yang dikerumuni orang nak memenuhi, nak menuntut hajat, nak memohon hajat, tak ada ketika zaman itu. Tidak pernah diketahui berlaku pada zaman Imam Syafi'i adanya amalan itu. Apatah lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri melihat kubur-kubur para Nabi. Imam Syafi'i kan, dia pergi kubur para Nabi, kubur orang-orang saleh, kubur tabi'in, kubur sahabat di Hijaz, di Yaman, di Syam, di Iraq, di Mesir, yang mana kedudukannya lebih hebat lagi, lebih afdal lagi kalau nak dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain daripadanya. Kenapa tak kubur Nabi, kubur sahabatnya, kubur tabi'in yang lain? Tak? Okay? Kalau nak dibandingkan kedudukannya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah ni. Persoalannya kenapa Imam Syafi'i tidak pergi saja ke kubur para anbiya tadi ni? Ramai lagi kubur tabi'in, orang-orang salih. Kenapa tak pergi sana? Berbanding dengan kubur Imam Abu Hanifah. Kan logik ni. Malah murid-murid Imam Abu Hanifah sempat hidup bersama dengan beliau, seperti Imam Abu Yusuf, Muhammad Zufar, Hasan bin Ziyad dan lapisannya yang selapis dengannya. Tidak pernah pun berdoa dalam bentuk kononnya dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas si kubur imamnya, Imam Abu Hanifah ni pun tidak juga pergi. Dia pun tak pergi. Kan? Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Patutnya tokoh-tokoh yang lain pun ikut sama. Kan Imam Syafi'i hebat ni kan. Ataupun anak murid Imam Abu Hanifah pun tak pergi di kubur tok guru dia. Yang sabit dalam kitab Imam Syafi'i ialah makruh. Ni kena dengar tuan. Yang sabit dalam kitab Imam Syafi'i, Al-Um ke Risalah ke, ialah makruh, dibenci oleh syarak. Dibenci oleh syarak, membesarkan kubur, malah haram mengecat, menulis-nulis di kuburan, meninggikan kuburan melebihi tanah sejengkal, berbuh marmar, haram hukumnya dalam kitab Syafi'i tuan. Marmar. Kita tak pedulikan tu. Ya tak? Habis tengok orang kubur, kesianlah pula kubur beliau kita ni nak bermarmar.
Ya tak? Macam tak patutlah pula. Lain semua kubur marmar. Kan? Kalau baca nanti kubur menurut imam mazhab kita ni, ya Allah Akbar, tanah saja tuan. Betul-betul macam kubur di Mekah, di Madinah tu. Makruh membesarkan kubur para makhluk bagi mengelakkan berlaku fitnah. Sehingga kan tak boleh sengaja-sengaja untuk bermusafir dengan tujuan menziarah kubur. Kau nak pergi mana ni? Pergi Indon, nak buat apa? Nak pergi kubur Wali Songo. Tak boleh tuan, tak boleh. Pergi Surabaya boleh, pergi Yogyakarta boleh, begini. Tapi kebetulan lalu tu ada kubur, tu nak, ini kubur Syekh Sunan Kalijaga, sini kuburnya, tu tak apa. Tapi sengaja dari sini, kau nak mana ni? Nak pergi kubur Sunan Kalijagaan, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Baik. Orang-orang yang mengemukakan kisah di atas adalah orang-orang yang kurang ilmu. Nah, tuan. Untungnya kita baca buku ni. Kan? Orang-orang yang mengemukakan kisah-kisah membesar-besar kubur ni kurang ilmu agama, kata penulis. Sebenarnya hadis-hadis tentang tawasul dengan menggunakan jah, menggunakan kebesaran seseorang tidak sahih. Kan ada dulu kita dengar bunyi-bunyi, kita bukan bertawasul dengan orang si mati ni, tapi dengan kebesaran dia ni, dengan kedudukan dia, kewalian dia ni, kehebatan dia, makam dia ni. Dalam istilah lain dipanggil jah, Pak. Kita bertawasul dengan jah dia ni, dengan kebesaran dia ni. Kata pengarang, sebenarnya hadis-hadis tentang tawasul dengan menggunakan jah, kebesaran seseorang adalah tidak sahih. Misalnya hadis bertawasul dengan jahku, dengan kebesaran aku, kerana sesungguhnya jahku di sisi Allah adalah besar. Itu tidak sahih. Kononnya disandar pada Nabi lah ni. Hadis di atas adalah hadis yang tidak ada asas sama sekali. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah telah menjelaskan perkara ini di dalam Al-Qaedah Al-Jalilah. Memang tidak diragui jah Rasulullah tu, kita tidak ragui kemuliaan, kedudukan, keutamaan. Dia khatamun Nabi, dia Sayyidil Mursalin, makamnya di sisi Allah, dia Habibullah, ya tak? Memang besar, tidak dapat dinafikan. Allah menyifatkan Musa dengan katanya, dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang Yahudi yang telah mencaci Nabi Musa, lalu Allah membersihkannya dengan segala cacian yang mereka katakan. Dan adalah dia, yakni Musa itu adalah seorang yang mulia, mempunyai jah, kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana dimaklumi, Nabi Muhammad SAW lebih afdal, lebih utama berbanding dengan segala Nabi. Apatah lagi Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain ni, kan, penghulu segala Nabi. Beliau mempunyai banyak kemuliaan di sisi Allah. Walau bagaimanapun, kemuliaan itu satu aspek, manakala bertawasul dengan kemuliaan Nabi satu aspek yang lain. Tidak menafikan Nabi memiliki kemuliaan, kedudukan, keutamaan afdal, tetapi tawasul itu cerita yang lain, kata pengarang. Tidak wajar dicampur adukkan di antara dua ni, keutamaan Nabi Muhammad dengan bertawasul. Tak boleh dicampur adukkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh setengah-setengah kalangan orang ramai. Mereka bertawasul dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan, dengan berbuat demikian doanya diharapkan lebih utama, lebih diterima oleh Allah, lebih makbul. Perkara ini sebenarnya bukan satu perkara yang mungkin diketahui dengan menggunakan akal, kerana ia termasuk perkara gaib yang tidak ada ruang akal untuk menanggapi. Hakikatnya kita tak boleh tanggap dengan akal. Sebaliknya dia memerlukan nas yang sahih yang membolehkan dia jadi hujah. Boleh tak jadi hujah? Perlukan dalil, perlukan nas. Ada tak dalil berdoa dengan jah Nabi? Ada tak? Ini adalah perkara yang tidak dapat. Tidak perlu ada nas yang berkaitan dengannya bagi membolehkan saya dan tuan-tuan beramal pula dengan cara itu, dengan menyebut jah Nabi, jah orang ni. Kan? Hadis-hadis tentang tawasul ni tuan-tuan, bertawasul dengan Nabi SAW ni terbagi dua bahagian, iaitu ada yang benar, ada yang lemah. Ada dua jenis.
Nanti kita ulang balik minggu depan ni tuan. Ada dua jenis. Satu yang benar, satu yang lemah. Yang benar ialah tidak menjadi dalil sama sekali kepada pihak yang mendakwa mereka bertawasul dengan Nabi untuk mendapatkan hujan. Tawasul dengan Nabi nak dapatkan hujan. Tak menjadi dalil sama sekali. Tawasul yang dilakukan oleh seorang buta dengan Nabi adalah tawasul dengan doa Nabi dan bukan dengan jah Nabi. Ada seorang buta ni berdoa, minta Rasulullah doakan, maka dia jadi celik. Dia ni dengan doa Nabi, bukan dengan jah maupun dengan zat baginda. Oleh kerana bertawasul dengan doa Nabi selepas baginda wafat tidak mungkin dapat dilakukan. Dah wafat Nabi, jadi tak mungkin dapat lakukan lagi. Nabi dah wafat. Sudah tentu tawasul dengan jah dan zat Nabi selepas Rasulullah SAW wafat tidak boleh dilakukan. Kan Rasulullah dah wafat. Yang ni yang jadi pertikaian panjang lebar ni tuan-tuan ni. Tak? Ni yang jadi pertikaian ni. Antara bukti yang menunjukkan perkara ini ialah ketika para sahabat. Ni tuan, penting. Para sahabat radhiyallahu anhum memohon hujan pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Di zaman Umar Al-Khattab, hujan lama tak turun ni, panas sudah Madinah ni. Lalu Umar bertawasul dengan bapa saudara Nabi, Abbas. Bapa saudara Nabi, Abbas. Dia tidak bertawasul dengan Nabi. Kan ada kubur Nabi juga di situ. Tapi Umar bertawasul dengan bapa saudara Nabi yang masih hidup. Namanya Abbas. Kan? Ini adalah kerana mereka memahami makna tawasul yang disyariatkan ialah bertawasul dengan doa Nabi kalau dia masih hidup. Oleh kerana itu mereka bertawasul selepas kewafatan Nabi dengan bapa saudaranya, kerana tawasul disebut adalah harus dan boleh dilakukan. Sebab tawasul jenis yang macam kita buat lah, ustaz doa, minta ustaz doakan, kita aminkan. Mudah-mudahan macam itulah tawasul, kan? Bukan selepas wafat mati. Dah mati tak boleh buat apa. Imam Abu Hanifah menyebut antara lain, saya tidak suka seorang memohon kepada Allah melainkan dengan Allah juga. Imam Abu Hanifah sendiri sebut ni, saya tidak suka seseorang memohon kepada Allah melainkan dengan Allah juga. Tak boleh dengan lain. Imam Abu Hanifah sendiri kata. Kenyataan ini terdapat dalam kitab Dur Mukhtar dan lain-lain kitab Imam Mazhab Hanafi. Berhubung dengan hadis-hadis daif dalam masalah ini, tawasul ni antaranya, ni hadis daif ni tuan, berhubung dengan tawasul. Sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan. Dialah yang maha hidup dan tidak akan mati. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, ajarkanlah kepadanya hujah dan luaskanlah tempat duduknya dalam kubur dengan hak Nabi, dengan kebesaran Nabi engkau ya Allah. Kan? Macam itulah kurang lebih. Dan para Nabi sebelum daripada saya. Mohon supaya Allah luaskan kubur mamak ni, si Fatimah ni, doa-doa ni. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mengasihani. Ni doa ni dipohon menggunakan jah kebesaran Nabi, para Nabi-Nabi terdahulu. Ya Allah, dengan kebesaran mereka ni aku mohon ya Allah, kau luaskanlah kubur mamakku ini Fatimah binti Asad. Ada ni tuan ni. Hadis ini merupakan hadis dhaif. Hadis dhaif, tak boleh pakai. Ia diriwayat oleh Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan juga Al-Awsat daripada Anas bin Malik. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain. Ada juga hadis cerita yang lain ni tuan ni. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menunaikan solat, lalu dia menyebut, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta doa kepadamu. Dengan hak, dengan kedudukan, dengan kemuliaan orang yang minta doa padamu. Saya mohon kepadamu dengan hak kedua kaki saya yang berjalan ini. Sesungguhnya saya keluar bukan dengan tujuan yang jahat dan ego, dengan nak tunjuk besar. Allah Subhanahu wa taala menerima permohonannya dan 1000 orang malaikat memohon ampun untuknya. Wah, ni jenis bertawasul lah ni tuan ni, kan? Dengan hak orang yang memohon padamu. Bukan dia saja ni, dia pun nak melalui orang yang lain. Kisah ini berdasarkan sebuah hadis dhaif juga. Jadi doalah direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Barawi dalam hadis Ali bin Al-Ja'ad dan As-Sunni daripada jalan Fudail bin Marzuq dan Atiyah Al-Aufa daripada Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Hadis ini lemah
dari dua aspek, iaitu Fudil bin Marzuq, dan beliau dipercayai oleh segolongan ahli hadis dan tidak dipercayai oleh segolongan yang lain. Tidak sepenuhnya mempercayai Fudil bin Marzuq ni. Bukan semua sepakat dia ni boleh dipercayai, tidak. Sebab segolongan ahli hadis tidak mempercayainya. Kelemahan hadis ini yang kedua ialah daripada riwayat Ibnu Atiyah Al-Awfah. Beliau seorang yang lemah. Al-Hafiz menyebut di dalam kitabnya At-Taqrib, beliau seorang yang sangat benar tetapi banyak kali melakukan kesalahan, banyak pula melakukan kesalahan. Gara-gara aspek itulah tak boleh nak dikategorikan hadis yang disampaikannya sebagai sahih. Memang dia okey, tapi banyak kesalahan, banyak melakukan kesalahan. Beliau juga seorang Syiah lagilah pula yang melakukan tadlis. Dia memutabalin hadis dan Syiah kan. Rupanya ada Syiah banyak. Jadi kita dapat pelajaran ni daripada ni tuan. Doalah terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Tak payahlah melalui orang nak mati. Apatah lagi air zaman ni kan. Kalau di kubur Nabi pun orang tak boleh nak pergi minta doa, apatah lagi kubur orang lain-lain. Berdoa direct pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Tak boleh pakai akal tuan. Ada orang pakai akal, dia kata kita ni siapa? Tak? Macam raja, dibuat analogi macam raja. Kalau kita rapat dengan sisa peribadi raja, tak? Kalau kita rapat dengan sisa peribadi raja itu kan senang masuk. Dia mengumpamakan Allah dengan raja manusia, bang. Ya tak? Itu pun dah salah lah. Doa terus pada Allah. Allah Maha mendengar, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha mengetahui. Kan? Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alakum ibadi, bila hamba-Ku bertanya tentang Aku, patutnya macam-macam soalan kan, tapi Tuhan ajar, apabila hamba-Ku tanya pasal Aku, beritahu mereka, inni qarib ujibu da'watad da'i, beritahu mereka Aku ni hampir dan mendengar permintaan, mendengar doa. Jadi berdoa teruslah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan cerita lagi dahsyat tuan. Cerita lagi dahsyat minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa